Selamat sejahtera pelajar-pelajar, saya Cikgu Fuad. Hari ini kita akan teruskan lagi bab 3.3. Kini ciri-ciri kehidupan zaman Neolitik. Okey, bagi pelajar yang belum menonton zaman Mesolitik dan Paleolitik, sila berbuat demikian dahulu sebelum masuk ke bab ini. Okey, jika sudah bersedia, boleh ambil buku nota anda dan pen. Kita catat nota. Okey, kita teruskan. Ciri-ciri sama seperti Paleolitik dan Mesolitik, ada 7 ciri-ciri yang kita perlu tahu. Tempat kediaman, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, dan kesenian dan kebudayaan. Baik, tempat kediaman masyarakat Neolitik, mereka menetap di kawasan penempatan. Kawasan penempatan bermaksud mereka ada tempat tinggal yang tetap. Mereka tidak pindah-pindah lagi. Mereka dah buat kampung, mereka bina rumah dan tidak berpindah. Mereka biasanya buat di lembah sungai dan pinggir pantai. Kalau anda masih ingat kenapa mereka buat di lembah sungai dan pinggir pantai? Ya, untuk dapatkan bekalan air dan ikan, makanan ya. Okay. Selain itu, rumah mereka diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Lebih hebat daripada Mesolitik, kini mereka buat rumah guna batu dan tanah liat, panggil clay. Tanah liat ni lebih keras dan mudah dibentuk, jadi rumah mereka lebih cantik. Okey, kita tengok contoh. Ini adalah contoh rumah zaman Neolitik. Macam rumah yang anda masih boleh lihat di Afrika. Mereka masih menggunakan tanah liat, dia bentuk dia seperti ini. Okey, bila bentuk seperti ini, tidak mudah terbakar dan lebih tahan kuatlah, maksudnya tidak mudah rosak. Ini juga contoh rumah zaman Neolitik. Ini guna kayu, kalau anda nampak, dan juga tanah liat. Kalau kita guna simen ya sekarang, tapi pada zaman ini simen belum ada lagi. Baik, kita teruskan. Tentang peralatan. Peralatan zaman Neolitik lebih halus dan kemas. Lebih halus lagi ya. Maksudnya lebih cantik. Contoh alat yang mereka cipta adalah alat menggali. Menggali lubang. Menggali lubang, menggali tanah. Digging tools. Dan setelah itu mereka mencipta roda. Wheels daripada batu. Nanti kita tengok gambar dia. Okey. Ini adalah contoh peralatan. Masih menggunakan batu. Ini sebenarnya kalau saya tengok ini dah bukan batu dah. Ini mungkin guna logam. Tapi masih ada beberapa peralatan yang menggunakan batu. Seperti ini. Anda kena tahu, zaman Neolitik sudah hampir masuk ke zaman logam. Jadi kadang-kadang ada percampuran batu dengan logam. Seperti ini. Ini pula contoh bahannya alatan yang dibuat zaman kini lah, hanya nak menunjukkan bagaimana bentuk peralatan yang diperbuat pada zaman Neolitik. Seperti ini. Cantik. Ini maksudnya halus. Halus nampak kemas, cantik, tidak dipolish. Ya. Inilah maksud halus. Dan ini roda. Roda diperbuat daripada batu. Apa kepentingan penciptaan roda pada zaman Neolitik? Kenapa penting? Kenapa nak diberitahu? Roda apabila sudah dicipta, dia memudahkan masyarakat ini menggerakkan barang yang berat. Okay, bayangkan dahulu mereka nak memindahkan barang perlu angkat sendiri. Sekarang boleh mereka buat macam troli sebab ada roda. Jadi teknologi roda ini adalah teknologi yang sangat memberi kesan yang besar kepada manusia. Okay, saya teruskan lagi lah. Sekarang kita cerita pengumpulan makanan. Pengumpulan makanan mereka kini buat pertanian dan penternakan. Mereka dah kurang memburu dan kutip asih hutan. Kenapa nak pergi memburu lagi? Mereka dah boleh ambil sendiri haiwan yang mereka nak makan di luar rumah. Okay. Ini contoh gambar saya boleh beri. Seperti di sawah padi. Tapi ini saya tak pasti ya, sama ada padi atau gandum. Tapi seperti inilah gambarannya. Mereka sudah membuat makanan sendiri
Anda boleh lihat ini ada haiwan. Ini rumah mereka. Dan ini kalau anda lihat, saya rasa ini mungkin aktiviti penyembahan lah, kepercayaan. Okey, kita teruskan dulu. Kegiatan ekonomi. Apakah ekonomi yang dijalankan pada zaman Neolitik? Pertanian dan peternakan, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada sistem barter. Sistem barter ni penting, kena ingat apa maksud dia. Adalah sistem bertukar barang. Zaman ini tidak ada wang, tidak ada duit. Jadi, jika mereka nak ayam, contohnya, anda perlu bertukar barang. Contohnya, saya beri awak beras. Saya beri awak beras, awak beri saya ayam. Itu pertukaran barang. Sebab wang belum ada lagi. Selain itu, wujud pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja artinya sekarang dah ada manusia yang fokus untuk buat satu kerja saja. Contohnya, dia menternak ayam saja. Dia tak akan pergi menanam padi. Tak akan pergi berniaga. Tidak pergi membuat tembikar. Kerja dia hanya satu sahaja. Itu maksudnya pengkhususan kerja. Ini contoh gambaran pasar. Pasar di mana mereka membuat pertukaran barang. Wang tak ada ya. Tidak ada wang. Contohnya bergambar ini anda nak makan jagung. Mungkin boleh ditukarkan dengan barang yang bagi mereka nilai hampir sama. Okay. Mungkin satu ekor ayam, ini bukan ayam. Satu ekor ayam bersamaan dengan 5 jagung atau satu bakul jagung. Itu bergantung kepada perbincangan mereka lah. Ini juga anda boleh lihat mereka ambil ikan dan hantar ke pasar. Ini adalah contoh pengkhususan kerja. Mungkin lelaki ini hanya kerja je menangkap ikan saja. Dia tak perlu buat kerja lain. Kalau dia nak makan jagung, dia ambillah ikan ini dan tukarkan dengan jagung yang dia nak makan. Jadi dia tak perlu menanam jagung. Dia hanya fokus pada kerja dia menangkap ikan. Itu maksudnya pengkhususan kerja. Okey, seterusnya. Organisasi sosial. Mereka mempunyai sistem masyarakat yang lebih baik. Ada satu ketua dipilih dan wujud kelas atasan dan kelas bawahan. Dah mula ada sistem orang yang diperintah dan memerintah. Okey, ada ketua. Tapi tidak terlalu kompleks, hanya sekadar ada saja. Mungkin dalam satu perkampungan besar begini ada satu ketua. Ketua mungkin dalam gambar ini saya tak pasti, mungkin lelaki ini. Lelaki ini beritahu, okey, kamu buat ini, kamu buat ini. Okey, dengar arahan saya. Itu contohnya. Ada ketua lah. Okey. Sebenarnya kepercayaan. Mereka mula melakukan ritual. Ritual ni artinya aktiviti kepercayaan. Aktiviti mungkin menyembah kuasa-kuasa gaib. Contoh dan ingin berdamai dengan kuasa alam. Mereka nampak, wah, kadang-kadang hujan turun dengan lebat, habis semua tanaman saya. So, bagaimana saya nak membuatkan hujan ini tak turun, ini tak tolong kepada dia? Mulalah ada aktiviti penyembahan, worship. Okey, dia worship kepada, oh Tuhan hujan, janganlah turun semasa kami menanam pokok. Jadi, ambillah kami punya lembu 3 ekor, kami korbankan, sacrifice untuk awak, janganlah turunkan hujan semasa kami menanam padi. Okay. Itu contoh kepercayaan. Selain itu, mereka juga percaya ada kehidupan selepas mati. Dah mula percaya. Kenapa? Orang-orang yang mati, mayat mereka diuruskan dengan baik dan dikebumikan. Kadang-kadang diletakkan barang-barang seperti makanan atau peralatan dalam kubur dan mereka ditanam. Kerana mereka percaya ada kehidupan selepas mati. Okey, saya teruskan lagi. Ini adalah contoh. Di Wales, Bryn Celyn. Ini adalah contoh kubur, tomb yang besar di mana ini pandangan dari atas di mana orang-orang zaman dahulu menanam orang-orang mati di tempat ini. Ini gambaran dia. Dia tanam bersama-sama dan tutup. Mereka percaya ni seperti rumah. Mungkin selepas mati ada hidupnya lagi. Itu kepercayaan pada zaman ini. Yang terakhir adalah kesenian dan kebudayaan. Okay, mereka masih melukis ya di dalam gua ada. Yang penting di sini adalah
corak pada tembikar. Tembikar adalah pot. Mereka membuat pot dan ada corak. Corak ini pattern, design. Mereka banyak guna pola geometri, geometrical pattern. Artinya seperti garis lurus atau segitiga, segi empat, bentuk bintang, bentuk bulat. Itu adalah maksudnya pola geometri. Okay. Pola ini juga disebut simbolism. Kita tengok maksudnya. Okay, ini adalah contoh tembikar pada kebudayaan Taowen Kou di China. Mereka kata ini bentuk segitiga ini mewakili bentuk ekor ikan atau sisik ikan, kulit ikan dan ini pula mata bulatan ini mata ikan. Okey, itulah maksud simbolism. Mereka buat bentuk yang simple seperti ini tapi mewakili sesuatu. Okey. Selain itu, ini saya nak pelajar cuba teka apakah simbol yang cuba ditunjukkan pada tembikar ini. Apa haiwan yang mesti muka haiwan kan? Cuba anda tulis jawapan anda di dalam ruangan komen bawah. Cuba beritahu kenapa dia guna bentuk ini. Okey, baiklah. So sampai di sini saja. Kita akan masuk ke zaman logam selepas ini. Jadi boleh like, subscribe dan share dan tunggu video berikutnya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.